Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama saya untuk klinik maraton. Saya sebenarnya tak ada fokus pun nak buat ni, tapi saya rasa sebab tadi ada banyak kekeliruan dan juga banyak isu-isu yang tertentu, jadi saya mulakan kita punya forex klinik ni pasalnya fokus untuk tetamu you baru dan you tak faham kan, sebab ada benda yang dalam maraton tu kita terus berjalan macam gaya maraton lah. So yang ni jadi saya banyak fokuskan kepada untuk you faham dan juga you jelas beberapa perkara yang penting dan sekaligus juga memberi kepada gambaran-gambaran tertentu. So welcome, semua dengar ke? Semua dengar, type dengar. Dan terima kasih pada yang hadir. Saya dapati ada 50 orang. Room ni hanya maksimum, klinik ni 100 orang je satu masa. So saya tak buka ramai-ramai. So selamat datang dan terima kasih pada semua yang hadir. Kan kita boleh nampak dekat skrin tu ada Rais, ada Azah, ada Amir dan juga you boleh gunakan kamera ataupun gunakan suara, tak ada masalah. Dan mungkin you tak pernah biasa guna ni, mungkin saya akan tunjukkan you boleh conteng dan sebagainya. Saya akan ajar rules sedikit. So untuk semasa kita laksanakan klinik, so perkara yang pertama yang kita nak jalankan ialah saya nak pastikan itu you faham macam mana dari segi bentuk penggunaan dia. Maksudnya lah apa yang saya nak highlight iaitu kita kena mute, pastikan mute. Kalau you ada soalan baru you tekan unmute dan cakap, lepas tu kalau tak ada soalan mute balik, sebab kadang-kadang kita tak perasan ada suara background dan sebagainya. Okey, saya sekarang ni saya nak dengar suara you. Kalau you boleh guna dua tempat, satu ialah boleh guna dengan mute audio ataupun unmute audio, satu lagi yang boleh juga type. Saya baca dua-dua. Okey, so boleh on kan kenalkan diri sikit seorang-seorang. So siapa nak mula dulu dipersilakan. Siapa-siapa saja, saya pakai nama. Okay, saya Mio Ahmad daripada Rawang, Selangor. Sekejap Sekejap, saya sedang cek saya punya ni. Okey, siapa tu? Siapa dari talian? Saya Mio Ahmad Rizwan daripada Rawang, Selangor. Daripada Rawang, Selangor. So far macam mana? You berapa lama dah trading ah? Sangat barulah, baru ikut coach punya video dalam masa MCO ni lah. Selalu ikut coach ni. Okey, secara tak langsung MCO ni juga membuatkan kita jadi mencari pilihan juga alternatif yang lain kan? Betul coach. Okey, sila beberapa orang lagi. Kita dah tentu tak boleh nak perkenalkan diri semua orang, tapi saya buka 2-3 orang secara random, lepas tu kita terus kepada klinik kita. Okey, siapa lagi di talian? Siapa? Mio, thank you. Jadi lepas you cakap you off. You nak cakap baru you on. Silakan, siapa lagi? Sila jangan malu-malu dekat sini. Nurul kata tak dapat nak on video and dia sebab kat tempat kerja. Tak ada masalah, terus chat je. Kita akan terangkan. Kita tak memaksa, kita dalam produktiviti di atas you. Okey, next siapa? Kalau malu tak tunjuk muka pun tak apa, on kan audio je. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Arif Kamil dari Johor, Luang. Johor Arif, Kulai. Daripada Kulai. Berapa lama dah trading, Arif? Oh, ini baru lagi sebab kawan saya ajak. Jadi saya baru lagi. Alright. So macam mana boleh berminat dengan forex ni? Berminat sebab saya dah lama dah berminat. Tapi saya tak jumpa lagi coach ataupun orang yang boleh ajar secara betul-betul. Jadi saya dapat ni, saya terus cuba. You dah dapat ni sebelum ni, dah kenal sebelum ni ke atau memang fresh? Hari ni baru tahu? Ni baru fresh. Okay, alright. So maksudnya zero lah. Okay, very good. Okay, lagi next. Siapa? Thank you so much, Rip. Siapa lagi? Nanti lepas tu pastikan audio off. Okay, thank you so much. Siapa lagi? Come on. Selamba. Kita di talian ada 55 orang sekarang ni. Siapa next? Okay. Kalau tak ada siapa next, saya nak tanya buka soalan. Okey, kita terus pergi kepada buka soalan. Siapa-siapa je nak tanya soalan dan kita akan terus segan. Kita nak belajar. You anggap ni macam dalam kelas lah. Kan kalau dekat luar, kita macam terpaksa pergi tempat seminar dan sebagainya. Saya rasa ni macam ibarat jumpa depan-depan. Sebab tu saya nak buat dekat Zoom. Faham tak? Sebab tu the reason kenapa saya buat kat Zoom ialah saya boleh dengar suara you, saya boleh you share screen dan sebagainya. So okey, siapa tanya soalan, kenalkan diri dan juga cerita sikit dan kita terus pergi kepada klinik kita petang ni. Kita ada 1 jam setengah je, silakan. Siapa yang nak first? Tak kisah siapa-siapa pun. Orang yang sama banyak kali pun tak ada masalah. Okey, sila. Come on. Cepat. Masuk sini nak buat klinik ni bang.
Bukan masuk sini saya buat presentation ni. Razin pun ada tu. Tak apa. You boleh tanya soalan dekat situ, dekat tempat tulis tempat kerja tu, you boleh tulis kat situ, ataupun satu lagi lah, you tanya soalan direct pada saya. Silakan. Siapa-siapa pun. Okey, saya dapat satu soalan. Band yang gunakan coach tadi boleh ke band? Ya, boleh ke band. Okey, saya sedang jawab soalan ni. Come on. Coach, kalau yang Bollinger Band tu, yang coach selalu guna tu, adakah dia boleh digunakan untuk kita trade macam contoh stok ke, commodities ke, adakah semua tu boleh digunakan? Okey, baik. Very good question. Okey, saya akan pergi kepada, saya sambung kita punya nota je tadi sekejap. Alamak, tertekan benda lain. Sekejap laju sangat tertekan benda lain. Kejap. Okey dah. Okey, so kita akan sambung, kita akan tengok kita punya persoalan klinik. Saya akan sambung je dekat slide ni. Okey, dan you akan nampak saya punya skrin sekejap lagi. Alright. So jadi persoalan dia ialah tadi itu mengenai penggunaan ni lah kan. Penggunaan itu Bollinger Band Bollinger Band. Okey, Bollinger Band ni satu benda yang you kena faham ialah nombor satu ialah dia merupakan indikator asas. Indikator asas. Dia adalah indikator asas. Maksudnya ialah ia berada di MetaTrader, platform yang kita gunakan, MetaTrader 4.0, dan juga digunakan di mana-mana web base ataupun dalam kategori satu lagi ialah software yang biasa kita panggil AutoChartis lah. So kita boleh guna dekat sini. Jadi dia biasanya melibatkan macam jadi maksudnya kan digunakan dalam banyak financial instrument, financial instrument. Termasuk juga nombor satu iaitu forex market, forex, saham, stock, shares market, dan juga CFD kan, dan juga crypto, dan juga energy, index dan sebagainya. Maksudnya ialah dia memang ada. Jadi dia memang boleh digunakan. Ini adalah Bollinger Band, pasal Bollinger Band. So dalam Bollinger Band ni dia boleh digunakan mana-mana lah. Jadi jangan kita kata Bollinger Band ni satu je boleh guna. Tak, dia boleh digunakan di mana-mana. Itu nombor satu. Lepas tu macam mana saya nak you faham lah. Kata tak ada sound, saya rasa ada sound je kot. Kalau tak dengar mungkin ada masalah. Tolong dia bantu sound tu. Lepas tu you kena faham dari segi Bollinger Band ni dia berada di MetaTrader dan juga digunakan mana-mana web base, AutoChartis, sama forex, share, CFD boleh pakai. Kita boleh guna, kalau di Malaysia kita boleh guna Kenanga, kita boleh guna juga mana-mana lah RHB Bank, ataupun kita boleh guna juga Saxo Bank ataupun web base macam Oanda dan sebagainya. Itu nama-nama yang tertentu lah. Sekarang ni antara benda yang saya nak you clear juga ialah dia adalah Bollinger Band special, dan dalam kes ni kalau yang tanya pula pasal BB, saya memang tak terangkan lagi. Sebab itu patutnya silibus akan datang. Tapi secara asasnya lah, secara asasnya kita pergi hari ni untuk klinik ni. Saya akan buka broker sekejap. Sekejap. Alright. Lepas tu kalau you nak tanya saya sambil saya mengajar pun tak ada masalah. Mana you on je, you terus tanya. Sebab ini suppose kita belajar. Dalam konteks ni saya pergi kepada Bollinger Band. Saya pergi kepada Bollinger Band. Dalam bentuk ni you nampak ni Bollinger Band, dan ni yang saya tak dah siap lah. Bila saya kosongkan dia, maknanya saya pergi kepada yang kita save tadi, template tu kan. Kalau saya laju sangat pun bagi tahu kita pergi kepada template kosong. So maksudnya saya akan masukkan insert indicator kat sini. Saya akan masukkan insert indicator Bollinger Band. Mana So insert dekat sini laju kalau dekat sini dia boleh masuk juga. Tapi saya masukkan kat sini, dia ada macam F macam tu. Dekat sini insert. Ni jalan jauh sikit lah. Insert indicator trend boleh jalan jauh sikit. Jadi yang ni ialah you tekan insert, dekat sini you tekan iaitu Bollinger Band, you tekan alright. Suara tak dengar, saya tak boleh nak buat apalah suara tak dengar tak boleh buat apa. Suara tak dengar tu sebenarnya ialah suara tu memang dah okey saya dia. Tinggal you kena setting je. Setting dekat Zoom setting untuk audio dan speaker. You kena setting kat situ. Jenuh saya memanglah you mungkin baru jadi you tak biasa lagi. Alright, tak apa. Mungkin lepas ni 3 hari biasalah. You tengok kat sini. Ni ada 3 line dia ada 3 line. Jadi 3 line ni satu sudut. Ni saya akan terangkan dalam webinar sebenarnya nanti.
Tapi yang saya nak highlight sekarang ni, apa yang point utama adalah dia ada 3 line. Nampak tak 3 line? Dia ada satu atas ni, nama dia ialah upper band. So nama dia atas upper band. Siapa nak conteng boleh conteng, tapi kejap lagi aku padam lah. So atas ni nama dia upper band. Nak conteng tu dia ada bahagian annotate atas tu Dia panggil upper band Dia panggil upper band. Okey. Lepas tu dekat bawah ni contoh saya boleh clearkan you punya annotation, clear all my drawings, okey. So satu ialah upper band. Lepas tu nombor 2 ialah dia ada juga yang dikenali sebagai lower band. Faham tak? Dikenali sebagai lower band, okey. Baru start saya cerita pasal BB, okey. So lower band, dan juga di satu lagi lah diadakan, iaitu dinamakan sebagai middle band. Dikenali sebagai middle band, okey. So dalam kes ni saya akan terangkan lagi, tak ada masalah, esok terutamanya. Dalam ni you boleh nampak iaitu ada upper band, middle band dan lower band, dan you perasan ada 3 jenis line sekarang ni, betul tak? So ada 3 jenis line. So line-line ni dia masih lagi dikaitkan dengan kita formula, itu dinamakan sebagai candlestick, okey, close price. Untuk menentukan trend dia. Okey, candlestick close price untuk menentukan trend. Rakaman ada. Alright, candlestick close price untuk ni. Okey, tapi ada rakaman, you jangan expect ada rakaman. Dia paling penting ialah kita boleh bersamalah dekat kita punya session ni kan. Okey. So sekarang ni ada upper band, middle band dan juga lower band. You faham? Ada upper band, middle band dan juga lower band. Okey. So jadi pada masa sama juga, iaitu antara benda yang kita belajar ni, dia melibatkan sebagai candlestick close yang kita belajar pagi tadi adalah benda yang penting benda yang penting. Okey, sebagai contoh kalau saya ambil dekat sini, kalau you perasan, dekat bahagian sini, kalau you perasan, iaitu dia ada beberapa perkara. Contohnya kan, middle band ni dia kena ada tengok benda. Kan satu ialah you kena tengok dalam kes inilah candlestick yang close di luar ni, apa maksud dia? Close di luar middle band condong. Yang kedua, close di bawah lower band condong dan juga middle band. Jadi, dalam kita punya konsep ni kan, maksudnya ialah dia ada 3. Satu ialah dia ni, kan. Lepas tu dia ni. Kan, ini adalah dia ni. So, fungsi Bollinger Band ni sebenarnya fungsi yang ni. You boleh interrupt saya anytime je. Kita konsep klinik. Klinik ni saya bercakap pasal you lah. Ada yang cuba klik atas tu sebab you tak biasa guna annotation tu kan. You guna yang bahagian draw ataupun text you jangan guna bahagian stem. Stem tak jadi. Okay, you pergi dekat situ. So jadi sekarang ni satu benda yang saya nak you nampak ialah, satu ialah ini adalah candlestick bull. Okay, candlestick bull. Okay, candlestick close price bull. Okay, candlestick bull kan. Yang tu orang lain conteng saya tulis candlestick close price bull kan berada candlestick bull di atas upper band condong. Kan upper band condong ke atas. Nampak? Candlestick close bull di upper band condong. Faham? Itu satu. Jadi ini dikenali sebagai candlestick continuation uptrend. Tadi kita trend je kan? Ini dikenali sebagai candlestick continuation uptrend. Okay, candlestick continuation uptrend. Alright, saya tulis kat sini iaitu sebagai candlestick continuation uptrend. Sekejap So ini dikenali sebagai candlestick continuation uptrend. Okay, sekejap saya kecilkan sikit. Okay. Alright, candlestick continuation uptrend. Okay, candlestick continuation uptrend. Okay, candlestick continuation uptrend. Okay, faham? Okay, ini candlestick continuation uptrend. So jadi bermaksud bila kita faham macam ni, price ni sebenarnya kita ada aspek ialah retracement dia. Kita target retracement tu maksudnya dia turun ke bawah lah, dia naik. Kalau you tak biasa ni normal lah, kalau you baru apa benda aku cakap ni kan, apa benda aku cakap ni. Dia sebenarnya ialah pergerakan dia. Pergerakan tu kita akan bincang signal trend nanti hari esok pun boleh, hari ketiga pun boleh. Jadi bermaksud dia naik ke atas. Sama juga dengan kes ni, iaitu dinamakan sebagai candlestick close price di bawah ni iaitu candlestick close price di bawah apa ni? Di bawah apa? Candlestick close price di bawah iaitu luar BB condong, lower band lah, luar BB condong, dan dia dikenali sebagai apa? Dia dikenali sebagai iaitu contoh kat sini, dia dikenali sebagai, kejap saya copy kat sini. Dia dikenali sebagai candlestick continuation downtrend. Candlestick continuation downtrend, okey. Dikenali sebagai macam tu. Okey. So jadi maksudnya dia mengalami kekuatan trend dekat sini. Kalau dekat tengah sini adalah perubahan trend. Trend maksudnya perubahan trend. Bermaksud di atas ni adalah uptrend, di bawah ni adalah downtrend. Okey. Di bawah ni adalah uptrend, di atas ni adalah uptrend. Okey, saya letak kat sini dan saya masukkan warna, katalah warna biru lah. Yang atas kita letak warna biru. Okey, dan di bawah ni kita letak warna maroon lah, let's say untuk downtrend.
Kalau you perasan garis dia kan, dia bergerak-gerak tu kan. So yang bawah tu nama dia ialah downtrend. So kalau dia crimson, so maksudnya yang dekat atas di sini ialah dinamakan sebagai iaitu uptrend, kan zone uptrend, dan di bawah ni dikenali sebagai zone downtrend. Okey, zone downtrend. Ni je lah pasal BB. Nanti saya akan cerita lagi detail sebenarnya. Cuma saya nak bagi tahu ya. Ini BB sebab BB dia ada sifat dia ada bentuk dia ada lagi lah. Tapi asas dia yang you tanya iaitu dekat sinilah cara perkiraan dia. Boleh? So siapa ada soalan dan sebagainya silakan. Kalau siapa nak kenal, Buyung ialah kita punya admin dan juga trainer lah untuk ni. Untuk kita juga support dari segi program-program yang kita jalankan. Jadi itu antara benda yang saya nak you highlight dan juga you jelas lah satu sudut. Jadi saya tulis kat sini, ini adalah Bollinger Band. Okey, Bollinger Band. Okey, Bollinger Band. Bollinger Band. Okey, dan juga iaitu dia punya cara-cara. Ni roughly lah cara dia. Okey, tapi nanti you akan belajar saya dengan detail lah. Ni konsep dia. Okey. So siapa yang ada soalan semua boleh tanya soalan dan juga boleh teruskan juga untuk apa-apa yang you tak faham ataupun you bolehkan. Tu sikit sebanyak pasal Bollinger. So Bollinger Band ni special bagi saya. Sebab dia memberikan arah yang awal berbanding moving average sebenarnya. Kan sangat power dan sebagainya. Okey. So kalau ada pun soalan lagi dan sebagainya, itu antara ni. So Razin mungkin ni sangat-sangat zero Razin. So nak bagi tahulah ini sesi untuk yang sangat zero. Mungkin dah hari ke-4 ke-5 lah. Dia orang boleh pick up dan sebagainya. Alright. So jadi itu pasal sikit sebanyak lah. Pasal Bollinger Band. Dan walaupun saya cepat macam tu, saya akan bagi rakaman dan esok kita akan ulang balik. Sebab ulangan ni dia akan jadi repetition. Macam Arif kan. Arif kata tak tahu apa hari ni first time. You akan macam benda ni. Normal. You akan nampak satu persatu. Saya akan buat esok sampailah 7 hari ni kita buat, sekali ni kita buat maraton 10 km dulu. Kan mungkin saya tengok program yang berjaya kita buat maraton 42 km pula. Kita tibai 2 minggu pula kan. Boleh, tak ada masalah. Tapi kita kena buat satu persatu dulu, okey? Lepas tu tadi coach tunjuk different time frame tapi currency yang sama, tapi kenapa market movement dia? Itu dinamakan sebagai multi time frame. Kita tak masuk lagi multi time frame. Okey, kita tak masuk lagi multi time frame Jadi itu kepada teknikal lah. Itu single time frame. Dalam trading, saya tambah sikit sebelum saya bagi dekat Mira. Sebab Mira nak terangkan pasal brokerage apa semua tu. Sebab tadi banyak soalan pasal tu. Okey, sekejap Untuk pengetahuan you, saya akan share screen dekat sini. Okey, jadi kalau you nak faham tu dalam trading, iaitu dia ada dalam kes ni, kejap saya nak fikir saya letak kat mana tak apa, saya letak kat sini. Okey, dalam trading kalau you nak faham, dalam trading sebenarnya ialah dia melibatkan time frame. Dia panggil sela masa So time frame. Dalam trading dia ada time frame ataupun saya dalam bahasa Melayu saya panggil sela masa Okey, sela masa tu maksudnya dalam trading dia ada iaitu bermula dengan M1, dia ada juga M5, M1 tak saya buat kat sini hingga monthly. Kan maksud bermula daripada 1 minit kan sehingga 1 bulan dia punya time frame. Jadi dia panggil kaedah single time frame ataupun kaedah lagi satu multi time frame. Kita akan cover semua sebanyak mungkin So dalam kes ni kalau you nak tengok dekat broker punya pengurusan, kalau you perhatikan dekat bahagian technical kita, kalau you perasan, di bahagian technical dia you boleh nampak kat sini ada tools ni, saya tarik keluar ni you boleh nampak dia ada benda ni. You perasan tak ada benda ni? So yang ni adalah kalau saya screenshot untuk kes kita belajar. Dalam bahagian time frame ni, dalam bahagian time frame ni saya akan zoomkan sikit untuk you. Kan dalam bahagian time frame ni iaitu saya nak you faham iaitu dia berlaku beberapa perkara yang utama. Saya zoom sikit So dalam ni dia ada time frame. Nampak tak dia ada time frame? So time frame ni ialah dia berbeza tau. Dia ada berbeza, dia boleh digunakan untuk mana-mana. Jadi dalam kes ni kita kena faham kan. Iaitu maksud dia ialah saya gunakan iaitu ini dinamakan sebagai iaitu ini dia sebagai minit. 1 minit dia bergerak. Yang ni 5 minit siap bergerak. Yang ni ialah 15 minit dia bergerak. Yang ni ialah 30 minit dia bergerak. Ini 1 jam. Ini 4 jam baru siap satu candlestick. Satu candlestick bullback tadi dia siap, ini daily. So ini weekly dan juga ini monthly. Itu basic dia. Itu basic dia. Faham? Jangan problem So jadi ini adalah yang sekarang ada 3 lah. Boleh nampak yang tadi banyak line serabut. Serabut tu pasal you tak pernah tengok. You tak pernah tengok Hafiz. BB yang saya mana lebih mudah untuk beginner, pakai BB.
pakai BB untuk mudah. RSI adalah indikator yang dekat bawah. Kita pakai trend indicator. Uptrend tu zone sell dan downtrend zone buy. Okey. Downtrend zone sell. No Ifan. Downtrend zone sell. Ada no Ifan, downtrend zone sell. Okey, lain banyak tu nanti saya terangkan, betul. Alright, boleh? Saya tak tahu you kedudukan kat mana ni. Klinik ni suppose ialah you macam kena share pada saya you punya perspektif tau. You kena share pada saya iaitu you tak faham apa dan you nak saya jelaskan kat mana. Tak kisah mana-mana pun. Ada mungkin saya tak jelaskan kat sini, saya kata okey kita akan sekat webinar. Tapi kalau ada yang saya macam lebih fokuskan kepada konten pagi tadi. Setiap hari kita ada klinik, sebenarnya tak ada rancangan pun klinik ni tapi saya buat juga pasal saya nak you faham betul-betul, boleh aplikasi dan tak sia-siakan masa bersama saya lah. Tak faham langsung pasal trading tak apa. Boleh tak kita entry based on BB? Boleh, tetapi dalam sistem yang kita gunakan candlestick trend trading dalam BB Mastery, kita fokuskan pada entry pertama kita pada MA berlawanan, kemudian baru pada BB. Okey, kemudian baru pada BB. Okey? Banyak indikator pening. Dia tak pening. Dia tak pening. Kenapa saya kata tak pening? Pasalnya lah you baru belajar. Cuba you ikut saya, you akan nampak. Kan saya dah mengajar banyak orang, tak ada. Teknik BB0 dan saya tak kisah pun, maksudnya macam semalam saya cerita dengan Ashraf, Acap dan sebagainya. You nanti saya akan minta dia dynamic tau, marathon ni. Dynamic ni maksudnya lah mungkin you dah ada trading yang lain kan. Maksudnya hari Selasa, Rabu nanti kan mungkin dah trading lain. Jadi you share apa yang workable pada you. Kita akan discuss. Saya dah tentu saya kena buat satu guideline di mana saya bawa BB Mastery, Stoch Gila, Fibo Trend. Kan saya ada konsep-konsep saya juga. Tapi pada masa sama juga bila you lama, you akan perasan semua ni adalah benda yang sama sebenarnya. Bila dah lama lah. Ya, lama-lama faham. Jangan risau. Entry zone base MA dan juga BB. Entry zone belum pergi lagi. Esok kita akan pergi entry. Sebab hari ni kita fokuskan kepada more on pada trend dulu. Okay, trend dulu. Boleh? So, siapa yang ada soalan, terus je tanya soalan pada saya dan saya akan jawabkan. Okay, sementara tu, bila saya tak tahu nak start awal, macam blur coach terang. Boleh tak step awal? Step awal ialah iaitu faham. Faham dulu. Faham nak cari trend. Nombor satu ialah faham nak cari trend. Macam pagi tadi, kita fokuskan macam mana nak cari trend. Okey? Macam mana nak cari trend. Saya akan ajar entry market. So entry tu based on strategi, based on technical BB dan MA kita. Candlestick trend. Entry esok. Zigzag 1, 2, 3 kita tak guna. Fidaw kata saya dah follow course tak PKP minggu pertama dan tak faham sangat tapi bila minggu dia dah okey. Very good. Okey. Nombor satu ialah kita nak kena pasti trend kan. Mungkin jiwa kacau student saya boleh tolong. Student apa nama jiwa kacau? Jiwa kacau boleh tolong dan juga ni. Okey. Konsep trading time frame mana pun saya akan terangkan. Jangan risau. You tanya je soalan. Saya akan cuba bantu dan untuk yang selalu follow saya, you akan rasa ini macam chaos sikit lah. Macam soalan berterabur kan. Orang baru. Bagi Chan, bagi pada adik-adik ni. Okey? Terbaik analisa time frame. Gunakan intraday. H1, H4 dengan daily. Itu pun saya akan ajar. Okey? Kita ajar. Macam mana nak kenal CS itu berubah trend? Dia jadi candlestick trend yang baru lah. Ingat tak apa konsep candlestick trend kita? Aku terangkan semula pasal downtrend. Saya takkan terangkan. Saya akan tunjukkan. Saya nak you terangkan pada saya. Boleh apply trendline? Yes. SND tak perlu. Trendline? Yes. Kalau saya gunakan chart pattern boleh aja ke? Boleh, tak ada masalah. Dalam kes saya lah, saya ajar dalam konsep iaitu yang kalau dalam kes saya lah, saya ajar dalam konsep kita punya BB Mastery lah khususnya. Saya akan ajar konsep tu lebih sikit. Signal membantu tak? Tak membantu. Signal tak membantu. Pada saya signal tak membantu. Pasal kita kena ada buat keputusan sendiri. Okey? Okey, sebelum tu, you teruskan tanya soalan, saya bawa Mira ke udara dulu untuk terangkan pasal broker ataupun mungkin Mira nak share screen ke apa pun tak ada masalah. Dan hari ni pun saya nak buat deposit barulah khas untuk kita sama-sama trading ni nak tengok result dia kan. So kita akan mulakan untuk sesi ni. Dipersilakan Mira kalau nak masuk dalam talian silakan. Saya akan mute saya punya ni. Silakan. Broker hari ni macam tadi kita sangat-sangat recommend that you buka dengan FX Primax Asia sebab support tu 100% you boleh directly dengan saya sendiri dan so saya nak share screen sekarang.
Screen share, okay. Ni dah. Betul. Itu semua awak kata dia. Awak tunjuk awak punya pun. Oh ya. Lepas tu jangan tutup. Oh damn. Tutup video. Jangan share terus sekali tu. Mira dia tak biasa gunakan jadi ada benda-benda yang dia chat apa semua tu tak patut tengoklah sebenarnya. Hello sir. Ya hello sir, tak ada masalah sila. Sambil tengok Mira. Saya student. Jadi alright. Macam saya ni kalau dah mula-mula trade perlukan modal berapa sir? Okey macam ni. Saya berpendapat untuk very good soalan. Very good question. Okey, satu ialah you kena faham ialah kalau you student, saya ada banyak case study student umur 15 tahun, 16 tahun, 20 tahun, 21 tahun, they make money. Mungkin saya akan bawa Serenus ke online untuk session esok ataupun mungkin dalam session klinik kita. So you boleh tengok student. So ada berapa student. Student satu ialah, langkah pertama ialah you boleh start dengan demo ataupun satu lagi you start dengan real. Real ni ialah you guna, contohnya you ada 50 USD je, tak ada masalah, gunakan 1 sen di akaun micro di FX Primax. Gunakan 1 sen, dia takkan damage you punya duit. You faham tak? Dia takkan damage, kecuali you masuk 10 sen lah, saya akan guide benda tu. Jadi pada saya, you boleh start 50 USD ataupun you boleh start 10 USD pun boleh. Cuma saya tak galakkan kecil sangat, sebab bila you biasa trade akaun kecil, dia jadi macam, satu ialah you tak biasa dengan akaun besar, satu lagi ialah you tak biasa dengan management dia lah. Tapi kita akan tunjuk kedua-dua contoh. Jadi pada saya, you boleh gunakan demo untuk berjalan, tapi saya rasa baik pada real lah kan. Buat je paling banyak you paling mampu you boleh buat, tak kira lah 10 USD pun boleh, gunakan 1 sen. Itu yang saya dapat pada you lah. Alright. Newbie kalau nak start, buka je mana-mana mikro ataupun standard pasal you boleh transfer duit dalam tu Alright, pattern trend tu nanti So Buyong nanti saya komen pasal Buyong. Okay Mira, kalau ready silakan dulu. Okay, balik pada tadi. So tadi kita minta you all buka link fxprimaxasia.com. So basically ni dia punya page lah. Dan buka terus ke buka account live. Ni saya tunjuk step untuk buka account. So basically dia ada jenis account, ada micro, standard, ECN, fixed, 100 bonus and crypto. Dan majority kita akan pilih antara micro atau standard. Micro ni kalau you punya deposit below USD 300 kita recommend micro. And kalau lebih dia pakai standard lah. So isi nama depan, nama belakang, tarikh, negara, alamat semua ni normal. Tak ada mic so far. Dan leverage ni 1,500. Sekejap mungkin ada masalah sound. Dia ni boleh dengar suara lagu tapi memang mic komputer bagus. Cocok tapi kena setting balik tau. Satu hal pula. Ni dia tak pakai speaker. Ya memang. Kejap. Alah. Okey, memang masalah tadi mic tu, saya minta Mira pakai mic tu pasal dia memang putus-putus. Saya dah pesan tadi sebenarnya, mungkin dia tak tahu perlu dekat mic kat mana. Okey Mira, silakan. Ada tak bahagian dekat bahagian kiri tu, dekat bahagian mic tu ada bahagian anak panah tu, boleh tak pilih dekat mana select mikrofon, select mic, select earphone.
Ada tak? Tak ada. Tak ada, ada. Tak ada. Ada ke tak ada? Tak ada. Sekarang ni boleh offkan video kat sekejap. Offkan video awak bagi tu kat sini. Sekejap saya nak setting Mira punya ni. Okay, so sorry kita ambil masa. Selamat datang ke klinik. Adam ialah student. Nanti kalau Adam ada mic mungkin boleh share juga. Sorry kita ada gangguan sebab Mira tak biasa guna ni. Jadi perlu bantu. Bukan dia je, saya pun mula-mula pun sama juga. Tak biasakan guna kat sini Adam apa khabar? Ada gambar mic. Dia tak perasan. Dia tak pernah guna sebenarnya. So okeylah orang baru. Adam boleh ke online tak bantu student-student yang lain? Boleh online tak? Adam kalau ada sadness ni ke, Buyong tak boleh dah tua. Tak sesuai. Okay, welcome. Sorry kita first day. Kita tunggu Mira kat udara. Sorry kita ambil masa sikit. Macam mana step untuk buka account dan kita pilih leverage sama balik tadi, kita share screen. Dah share rasanya. Okay. Alright. Leverage 1,500. Malay ini depends pada you antara you nak choose Malay atau English dan daftar. Dan after dah daftar, muka depan IC dan email boleh terus WhatsApp saya di 010-237-0055 untuk saya aktifkan terus. Direct activate account you. Dan saya akan guide juga after dah aktif tu, you punya cara untuk buat deposit. Dan kenapa saya sangat-sangat recommend you terus deposit direct dengan saya ialah saya senang urus sebenarnya. So sebab if you juga boleh deposit pada website, cuma dia bukan dalam kontrol saya. Kalau ada apa-apa lambat masuk ke apa ke, ada technical issue ke, itu bukan di luar kawalan saya. Tapi kalau you directly dengan saya boleh terus uruskan apa-apa technical support regarding dengan apa isu yang you akan ni lah. So apa lagi yang nak tahu pasal broker ni?
Deposit tak ambil masa lama. Dia terus after you dah deposit ke dalam account tu, kita akan directly terus transfer ke dalam account trading you lah. Macam mana nak tahu, you just bagi MT4 number kepada saya. Boleh online transfer. Boleh online transfer je dan boleh juga guna CDM. Tak ada masalah. Boleh je, tak ada kewajipan pun untuk depo. You boleh register account saja dulu pun tidak ada masalah. Bonus dia boleh support margin, yes. Boleh support margin. Untuk student guna micro ke, itu boleh refer pada coach sama ada you nak choose micro ataupun standard. Tapi untuk suggestion saya rasa better you pakai micro dulu. Nanti saya akan share link FX Primax kat sini. That's why saya cakap kalau nak deposit terus WhatsApp saya. Kalau ada isu pasal tak jumpa nak transfer kat mana ke apa ke. Boleh pakai robot. Boleh. Nak view chart apa tu nanti coach akan terangkan satu-satu. Saya mau untuk teknikal macam mana you nak buka account depo dan withdrawal sahaja. Soalan untuk withdraw tu setiap hari boleh withdraw? Yes. Ke ada okay. Setiap hari boleh withdraw. Dan tiada minimum withdrawal pun. Nak withdraw berapa pun boleh. Ya, boleh tag saya untuk deposit. Ada sebarang charge tak untuk withdrawal? 4.0. Sama sahaja dengan rate deposit. Razi boleh WhatsApp saya? Kita boleh guna Maybank to you, tak ada masalah. Beza account micro dengan standard. Beza dia ialah lot. Account micro, dia punya lot 0.01 bersama dengan 0.01 sen. Tapi kalau standard, 0.01 bersama dengan 10 sen. Withdraw you boleh direct juga dengan saya. Just bagi nombor MT4, amount untuk withdraw dan detail account bank. Kalau guna MT5 boleh ke? Guna MT5 boleh. Kalau dah register standard nak tukar ke micro boleh tak? Kalau you dah register standard, you boleh just add tambah account dalam kabinet untuk kepada jenis account yang baru. Ketika you pergi honeymoon ke nak withdrawal kat siapa? You boleh masa ni saya, even though saya bercuti pun saya tak ada masalah untuk uruskan deposit atau withdrawal. Dan kalau saya langsung tak ada, you tak dapat kontak saya, you boleh terus email ataupun terus kepada website FX Primax. Kalau sebelum ni ada buat account yang salah, nak remove account tu boleh tak? Ke biarkan je? Biarkan je. Tak ada side effect ke kalau kita biarkan macam gitu je? Lepas WhatsApp saya untuk bagi muka depan IC dan email untuk saya aktifkan. Untuk withdrawal ada sebarang charge ke? Tak ada sebarang charge for withdrawal, tak ada.
Ikut pada rate 4.0. Jika account micro ke account standard boleh ke? Nak change type of account tak boleh, tapi you boleh just add dalam kabinet untuk account yang baru. Tak ada maksimum bilangan account, you boleh tambah berapa banyak you nak. Dia memang Islamic account, memang sweat free untuk semua jenis account. Untuk bonus Ramadan tu, untuk bonus Ramadan sebagai contoh, kalau sama je untuk micro punya account dan standard punya account. Saya bagi contoh, kalau untuk USD 100, you akan dapat double bonus USD 20. So sempena Ramadan promo ni, you akan dapat double bonus. So daripada 2 times daripada double bonus biasa. So dia akan jadi USD 40. Ya, tak ada charge tambahan. 4.0 itu ialah rate. Ya. Dah register tapi tak dapat email apa-apa pun. Dah WhatsApp saya ke? Oh, belum lagi. Sebab tu that's why saya tadi sarankan after you register WhatsApp saya, sebab saya boleh terus aktifkan you punya account lah. Okey. Inter account transfer boleh ke sebab pindah anak-anak? Boleh je pindah. Kira you, aku maksud you nak pindah you punya fund daripada account micro ke account standard ke? Kalau macam tu memang boleh, you boleh buat internal transfer melalui kabinet you sendiri. Semua sama juga pakai MT-Post untuk masa. Sama je, MetaTrader 4. Ya, guna fund sendiri. ABOC book tanya, itu nanti coach akan jawab. Rasanya semua detail saya dah maklum kat sini. Ada apa-apa lagi? Mira, bonus tu dia untuk tambah margin kan? Ya, untuk support margin. Cuma dia ada sedikit condition, maksudnya bonus tu hanya entitled untuk standard account, at least minimum you kena deposit USD 100. Tapi untuk micro, you at least kena deposit 10 USD lah. Selain saya, you boleh direct juga dengan FX Premix punya website dan juga Encik Azrul sendiri. Apa tahu bonus tu, dia memang stay jadi margin ke boleh withdraw nanti kalau dia cukup lot yang disyaratkan? Dia ada syarat untuk lot untuk boleh withdraw. Tapi kalau you tak fit dia punya lot traded tu, you tak boleh withdraw lah. Cuma I kena double confirm. I kena double confirm berapa lot tu. Oh, okay. Ya, 4.0 tu bermaksud $1 bersamaan dengan RM4. Betul? Yes, betul Izzuddin. Kak send IC je kan Kak? Ya, send muka depan IC dan email. Oh, okey. Account standard 50 sen bersamaan dengan RM5. 50 per bit. Hanya copy IC saja. Tak payah, hanya muka depan IC saja. Alamat ke tak perlu, atau bil ke tak perlu.
Saya dah confirm dengan HQ, dia maklum yang yang bonus tu tak boleh withdraw, hanya untuk support margin saja. Habis. Yes, siapa yang dah daftar dan dah aktif, dia punya maklumat untuk MT4 number you dan password untuk you login dalam MT4 akan dapat melalui email. Ya, boleh tukar password MT4 tu? Boleh tukar personally dalam kabinet. Untuk news kan sekata dia kena tengok news. Dekat website ni nak tengok news kat mana? Itu kena tanya coach. Sebab nanti pasal detail content ke news gitu, coach akan detail dalam next punya session. Ya, dekat maklumat peribadi. Ada apa-apa lagi ke? Rasanya saya dah bagi full framework untuk detail pembukaan account dan juga deposit dan withdraw. Sampai situ je lah. Nanti apa-apa boleh terus WhatsApp saya di 0102370055. Okay, bye. Alright, so saya tadi sebenarnya kenapa saya buat session ni, kita tak pernah seumur hidup Dah 5 tahun dah saya buat ni, kita tak pernah ada session macam ni. So ni session first time ever kita layan ni sampai level macam ni lah. Sampai tanya satu-satu thank you. Tulis nombor phone kat situ, nanti dia akan tuliskan. Okay, coach tunggu sekejap nak pergi washroom. Apakah hal pula aku nak kena tunggu kau? Jangan kencing. Alright. Tengok ni sebab still tak faham untuk baca news. Okey, yang tak faham baca news tu tak ada masalah. Saya akan tunjukkan you macam mana nak baca news. So jangan risau pasal kes-kes news dan sebagainya. InsyaAllah saya akan tunjukkan. Jangan risau. Kalender semua kita akan belajar detail tu. Yang penting kena rajin. Lepas tu yang penting ialah you masuk dalam grup ni. Macam Buyung, ada Jiwa Kacau tu grup yang you akan jumpa dalam ni. Dia akan support dan saya sedang latih Buyung dan juga Dani untuk handle jadi support trainer, assistant trainer. Okay, so itu yang saya boleh share pada you lah. Alright, so harap you boleh faham benda-benda macam ni lah. Okay, so saya buka lagi soalan, kita ada masa lagi setengah jam, tak ada masalah. Tak ada masalah doktor, baru habis mesyuarat, it's okay. Doktor sampai berusaha masa sebenarnya, doktor kan. Kita punya student daripada minggu lepas iaitu workshop beginner dan juga foundation. Boleh. Gambar saya keluar je kan dekat skrin awak alright, saya nak bercek sebab saya pun baru dalam 2 minggu extensively pakai yang ni. Alright, ada yang by Mira Amboi, Buyung. Alright, jadi ini yang sebenarnya yang kita dapat. So saya buka ada soalan dan saya sangat prefer kalau you boleh bercakap dengan saya. Okay, supaya kita lebih communicate dan tanya persoalan termasuk juga pasal brokerage. Sebab ini klinik. Klinik ni maksudnya lah, mungkin saya pagi tadi saya laju sangat marathon kan. Dan tadi pun saya macam agak cepat dengan Mira nampak rushing. Pasalnya ialah saya nak quality terbaik untuk you lah. Jadi pada masa sama juga mungkin saya akan preparekan Mira. Sebab silap saya tadi saya tak preparekan. Sebab kita tak merancang pun sebenarnya Mira untuk program ni. Jadi itu yang saya ni. Saya tadi pun why not buat klinik pasal nak tolong you lebih macam tu lah. Tak sempat salin nombor phone Mira. Mungkin Mira akan tuliskan lagi sekali, tak ada masalah. Dan mungkin saya emailkan kat senang kan satu sudut Okey, sila. Doktor, apa khabar? Baik. Alhamdulillah. Nice. Pagi tadi very good. Very informative. Morning punya session. Oh, okey. Maksud doktor ada morning session. Morning session. Itulah kita running benda ni untuk 7 days ni, kita tak boleh lah macam terlalu satu persatu detail sangat macam dalam workshop, tapi at least mereka dapat pengetahuan flow dan saya susun satu persatu berdasarkan keadaan masa semasa lah dalam seminggu ni, dan how to macam do the real trading part jugalah pada masa sama. Buyung kata saya rasa dia orang dah ada dalam grup Telegram, boleh share kat sana. Okay, should be fine. Okay. Cuma hari ni soalan ni saya lebih kepada soalan yang main untuk minggu pagi ni. Jadi setiap petang kita akan ada klinik, so kita akan jawab soalan yang pagi tu.
Okey, Hafiz kata sudah bank in dalam akaun Optifu ada amount tapi dalam website kat mana nak tengok alirannya boleh tunjukkan. Aliran dia ialah tengok dekat boleh dekat bahagian you punya ni. Nanti saya akan tunjukkan khusus Saya akan tunjukkan khusus kejap lagi. Mungkin esok lah sekali sebab benda tu dia kena buka nanti for tunjuk dan insya-Allah boleh tak ada masalah. Macam mana flow, saya faham soalan tu. Mira kata untuk yang tanya mana rebate, fixed rebate 0.5, standard dan mikro. Untuk pengetahuan you kan, saya nak bagi tahu pada you, iaitu saya bukan ada satu akaun broker je tau. Saya ada macam-macam. Dan mungkin you jumpa saya dekat here and there, saya pakai broker tu broker ni. It's normal pasal saya semua ada akaun. Jadi kenapa saya cakap macam tu? Ialah saya ni educator. Saya selalu di hire ataupun dikira broker appoint saya lah untuk job tu. Kira saya suka mengajar kan. Jadi saya share. Dan saya buka semua broker pun termasuk yang saya kerjasama. Jadi jangan confuse. Dan the reason kenapa saya buat macam ni lah pasal you dalam grup saya. So bila you dalam grup saya, tanggungjawab saya jaga technical you. Faham tak? Tanggungjawab tim kita. Kemudian kita dah biasa dengan bos dia dan sebagainya. Dia memudahkan kita untuk menguruskan hal teknikal. Biasa masalah teknikal ni tinggi sebenarnya kalau kita tak kenal orang tu. Jadi saya macam nak membantu, nak menyenangkan dia. Tapi adakah nak follow coach ni wajib buka ikut broker coach? Tak ada, aku tak suruh wajib pun. Atas you suka hati coach, saya tak nak buka langsung, saya je nak follow. Pun okey. Kan, saya bukan macam force you. You kena faham kat saya. Saya memang ajar ni satu patut memang nak tolong you. Ikhlas je. Kan tak ada isu nak kena, tak ada wajib. Tak ada wajib, tak ada benda-benda wajib pun sebenarnya. Tu saya nak cerita kat situ lah. Alright. So, lagi satu, saya juga berminat nak tanya juga kan. Macam tadi sampai 250 orang kan. Yang live total saya nampak sampai 300 lebih, yang daftar sampai 600-700, dan you yang sesi klinik ini petang ni sampai dekat 70 orang. Boleh saya tahu tak? Soalan ni soalan macam agak general tapi pada sambung juga saya nak tahu juga. Apa sebenarnya? Kenapa you berada kat sini sebenarnya? Soalan tak berapa ada tapi ada mendengar apa cerita sebenarnya. You looking forward apa? Boleh share pada saya tak? Bagi saya benda ni agak pelik lah. You sampai 70 orang tapi soalan 2-3 orang. Tapi sudah tentulah saya pun nak macam terima kasih pada Mira juga support untuk bantu you tadi kan. Boleh tak you share pada saya iaitu apa yang sebenarnya yang you looking forward ataupun you share je. You juga boleh share iaitu pasal you punya diri you, apa you buat dan sebagainya. Dan pasal juga mungkin saya minta ada apa sebenarnya. Sebab saya nampak semua berminat kan dan you tunggu, you expect saya boleh mengajar, saya boleh apa tapi saya tahu saya tak boleh nak tunjukkan live text kan pasal you totally new. Kita kena susun awal-awal. Hafiz kata Mina nak trade, pelan-pelan dapat ilmu. Okay, very good. Untuk repeat balik apa saya dah belajar sebenarnya, which very good. Buyung tak minat pun. Kau tak minat apa? Mira fixed rebate tak perlu apa-apa ke? Tak perlu apply apa-apa fixed rebate. Ya, Adam. Okay, ya, sila. Coach, nak tanya sikit. Yang paling penting dalam kita trade ni adalah holding power. Okay. Adakah dengan menggunakan Bollinger Band dengan MA ni yang macam coach ajar dalam tutorial yang sebelum ni pun, adakah dia boleh membantu kita dalam holding power ni? Kadang-kadang maklumlah pergerakan graf forex ni dia laju berbandingkan macam stok semua kan. Adakah dia boleh membantu kita dalam holding power itu tu? Okey, saya nak cerita pasal konsep holding power. So maksudnya holding power ni ialah bila kita sebut perkataan holding power ni kita sebut mengenai investment biasanya. Buy and hold strategy. So buy and hold strategy biasanya kita fokus pada share market di mana kita looking forward untuk 10-20 years dan kita keep menerima dividen. Itu konsep buy and hold lah strategi Dan bila kita apply pada forex market seperti yang disebut tadi oleh Mio, memang betul iaitu di forex market kita mengalami volatility yang tinggi. Maksudnya ialah ada turun naik yang tinggi. Kenapa tinggi? Satu, forex market digerakkan oleh ekonomi. So bila sebut ekonomi, maksudnya ialah digerakkan oleh turun naik pasaran. Contoh sekarang ni kan, kita sekarang ni dalam PKP, tempoh MCO dan kebanyakan daripada you jumpa saya sebabnya PKP kan, tak tahu nak buat apa kan. PK kepala pusing, PKP jadi buat something kan. Jadi you pun belajar, betul tak? Jadi kalau saya nak tanya you, simple je saya tanya, ketika PKP ni berlaku, ada tak efek pada company you kerja? Soalan tu macam bangang tapi kau jawab je lah. Ada tak efek company you kerja? Ada efek tak? You boleh guna sound ataupun you boleh tulis Ada efek tak? Memang ada efek pun. Memang ada efek dan ada efek tak pada you? Kan? Ada efek lah. Jadi company kehilangan customer. Okay, bila company tak ada duit,
dan kebanyakan mungkin kena juga retrench ataupun tutup company ataupun terpaksa apply monetarium dan sebagainya. Dia secara tak langsung ialah jadi tak ada duit, dan bila tak ada duit apa berlaku pada you? You sekarang ni you rasa selamat tak nak belanja banyak duit ataupun you lebih macam berhati-hati apa simpan? Mana satu? Saya sedang tanya soalan ni, hello. Mana satu? Hati-hati kena simpan lah. Hati-hati kena simpan lah. Jadi bila kita sebut hati-hati kena simpan, bermaksud ialah you tak belanja. Jadi bila you tak belanja, bila masyarakat ataupun pengguna ataupun consumer tak belanja, ekonomi down. Itu bahasa dia. So, jadi bila ekonomi down, apa berlaku ialah dia tidak menjana ekonomi. Dia dalam konteks ini, kalau dalam bahasa financial punya instrumen ni dia panggil itu liquidity shortage. Shortage liquidity, mana cairan dia tak kurang. Pasalnya company sangkut tak boleh bayar hutang kat bank, bank sangkut tak boleh, aliran tak ada. So bila ada dia akan collapsekan ekonomi. So secara tak langsung, dia menyebabkan mata wang negara kita rendah. Faham tak? Jatuh. Jadi ini yang bahaya, kan, berbanding dengan negara luar lah, terutamanya kalau kita melibatkan import dan ekspor. So jadi apa yang saya nak highlight ialah kesan virus dan juga kesan contoh politik dan sebagainya memang mengganggu fluctuate ekonomi. Jadi dalam negara kita kena faham juga dalam negara luar, setiap negara ada benda naik dan turun dia. Kan ada naik dengan turun dia. Jadi you cuba nampak dekat kat situ Buyung kata jiwa dah mula bersuara. Itulah rare tu kan, dia boleh bersuara hari ni kan. Selama kita punya workshop sampai 3 dekat seminggu pun dia tak bersuara. Kan? Jadi secara langsung dia turun naik, dia tinggi. Dan juga dia sangat juga dia juga melibatkan kepada pelaburan yang besar. So dia dipanggil risk asset dan juga dipanggil juga itu kategori risk asset dan juga di kategori safe haven juga dengan setengah. Itu saya akan terangkan kemudian satu persatu. Jadi kalau you tanya saya, adakah buy and hold strategi boleh digunakan? Yes, boleh, tapi menggunakan pada time frame lebih besar menurut dia panggil adalah monetary policy oleh gubernur-gubernur negara, dan kita cuba tengok memang boleh. Dan menggunakan technical tadi boleh, terutamanya Bollinger Band dan MA, tengok pada time frame besar. Itu jawapan saya. Tak apa, tak ada masalah kalau you macam soalan saya ni ataupun saya cakap ni merewang-rewang apa kejadah, what hell kan kau cakap ni. Normal, saya faham. Saya mengajar orang berpuluh ribu, saya faham. Normal, you just trust, follow the process. Dan satu lagi, kalau yang tak biasa dengan saya kadang-kadang mencarut. Saya minta maaf. Awak bagi, dan kadang-kadang saya maki hamun, kadang-kadang saya buat benda yang you tak expect. Jadi awal-awal nak letak disclaimer kat situ. Okay. So, Fadil kata looking for a strategic method to do trading, hoping coach will share the best method to add high probability of it. Okay. Pasal high probability, very good question daripada Fadil. Okay. Jadi, bagi yang high probability to profit, saya bagi macam ni lah. Dari segi dalam trading, kita ada satu ialah strategi, satu lagi ialah kita ada psikologi. Okay. So dalam strategi, saya akan terangkan dekat saya punya chart sikit boleh Okay, saya akan terangkan pada saya chart. Okay, good question sebenarnya. Okay, BB period standard BB period standard Gunakan single boleh, gunakan multi time frame boleh. Ada yang tanya tu. Okay, macam ni. Untuk pengetahuan you, dalam kita punya trading ni simple Satu ialah you kena tahu iaitu apa yang you buat lah. So maksudnya bila you kata tadi dari segi konteks soalan you tadi? Iaitu konteks dari segi probability, kita kena bercerita macam ni probability, isu probability. Saya betul probability ada. Tapi probability ni adalah game of number lah. So kita looking for pada probability which is very true, di mana kalau kita masuk dalam pasaran lah, kita require untuk kita lakukan certain investment, betul tak? Kita require untuk lakukan certain investment kan? So bila kita kata certain investment, maksudnya lah kita ada dalam certain benda yang kita jelas, iaitu kita berada dalam situation yang tertentu. Contohnya macam ni. Okay. So contohnya dalam keadaan sekarang ni, salah. Okay, saya ambil kat sini. Yang ni. Okay, dalam keadaan ni, katalah let's say saya ambil ni dengan you punya ni lah. Dengan you punya kewangan you dalam kewangan you, jadi you boleh nampak ni. Okay. Let's say lah saya masukkan satu garis dekat sini. Okay, saya masukkan garis satu kat sini untuk you tengok dan juga mungkin kita boleh perhatikan. Katalah ini garis investment yang, alamak, garis tu tak best. Saya boleh letakkan sikit. Kita letak kat sini. Okay, katalah ini garis dia, garis dia. So, garis ni masuk pelaburan. So, let's say you masuk dekat sini, let's say 1000 USD. You masuk 1000 USD, okay? Let's say saya letak lah. Saya suka bagi contoh 1000 USD, senang nak kira tu je. Lepas tu kalau dia dapat numbers, sedap sikit. 10 USD pedat kan? So, kata you masuk dia untuk invest, probability invest. So, masa you trading, saya tanya you,
Masa you trading, apakah probability you sebenarnya? You kata okay, the best method, apakah probability you? Kan sebenarnya kalau untuk basic sebenarnya kalau betul. Sebenarnya kalau ikut basic principle ataupun yang biasa yang kita belajar dan sebagainya lah, sebenarnya setiap kali you masuk ni sebenarnya lah you sedang expose kepada iaitu 50% sebenarnya. Kenapa masuk 50%? Nanti saya tunjuk So maksudnya lah you expose pada benda macam ni sebenarnya. Okay, you expose pada 50-50. Okay, maksudnya macam ni. Satu ialah, saya rasa saya boleh lukis sebalik you expose pada 50-50 sebab you masuk daripada sana kan. 50-50, okay. You expose pada 50-50. Maksudnya lah dalam trading ni tambah Arif tu yang baru Rip, kau kena start belajar benda Rip. Kata tambah kau muda. Bagus. Okay, tengok sini So sekarang ni you boleh tahu iaitu ini adalah 50-50. Maksudnya you akan kat sini mungkin probably lah you akan masuk, you akan positif let's say 1,000, you akan selamat 1,000, you akan make 1,000 and another 1,000 let's say 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3, 1,000, alright. Dan satu lagi juga you mungkin boleh negatif 1,000 bila you masuk investment. You setuju tak yang hal ni? You setuju tak benda ni berlaku dulu? You ada 1,000 USD, you masuk je investment, you sebenarnya ada 50-50 punya probability. Itu asas dia. Kan, you setuju tak benda ni? Kan? Jadi, okay. So, itu cerita dia. Jadi sekarang ni, bila soalan tadi kata you cari highest probability, saya tak mengatakan benda tu salah. Let's say saya buat benda ni dia boleh corner tau. Dia boleh turunkan you punya, kurangkan risiko, iaitu dengan you ada ilmu, which is true. Yang member kita cakap, which is true. Tetapi pada sama je, you kena faham apa yang berlaku. Siapa masuk kena faham apa berlaku. Satu, macam ni. Bila you dah ada ilmu, katalah yang pink ni ada ilmu, you akan mungkin boleh kurangkan, you punya sekarang ni ialah duit you kepada kerugian yang lebih munasabah. Contohnya ialah mungkin jadi negatif 200 je. Contoh. Jadi at the end of the day, walaupun dia keluar negatif 200, you dapat positif 800. You faham kan? Itu contoh basic lah. Okay. Jadi maksud saya lah, dengan adanya garis yang meningkatkan you punya kejap saya tebal ni sikit. Okey, garis yang kat sini adalah sebenarnya garis ilmu. So mana you learn. So learn ni akan kurangkan risiko, which is true. So learning punya proses lah. You learn, you ada ilmu lah. Kan you kurangkan risiko you. So you learn, basically you get the knowledge dan you juga ada ilmu. Faham tak? You ada ilmu. So you akan boleh kurang. Tak kira stock market dan sebagainya. Okey. So jadi daripada sini kita understand yang persoalan member kita tadi, iaitu dia kata ialah best method to have high probability. Ini problem dalam trading sebenarnya. Ini problem dalam trading. Pasal kenapa saya kata problem? Sebab trading ni, you kena faham apakah dia punya essence dalam trading. Okay, dalam trading. So dalam trading dan juga investment lah. Okay. Essence dia ialah you kena faham dia panggil ialah pelan dagangan ataupun you kena ada trading plan. So trading plan ni dia consist kepada dua benda. Okay, trading plan dia consist kepada dua benda. Okay. Satu ialah yang dipanggil iaitu, kejap. Okey, satu yang dipanggil iaitu kat sini. Satu lagi dipanggil dekat sini. Saya akan tulis dua. Satu ialah dipanggil strategi. Kan dipanggil strategi, okey. So strategi ni yang you belajar metodologi tu. Kan strategi. Strategi ni maksudnya lah you belajar ialah analisis teknikal, okey. Dan juga you belajar analisis apa lagi? Fundamental, berita ekonomi lah ataupun risk management dan sebagainya. Itu adalah strategi, faham? Tetapi antara benda kau nak bincang apa ni Buyung? Aduh. Okey, strategi. Lagi satu ialah you kena faham dari segi psikologi. Psikologi ni ada tiga benda tau. Dia ada tiga benda. Psikologi ni dia melibatkan apa tau? Satu ialah psikologi, dia melibatkan satu ialah you kena faham iaitu you punya belief, you punya mindset. Kan? Nombor satu ialah mindset. Nombor dua ialah belief, you ada belief. Dan nombor tiga ialah you kena ada you punya emotion. So yang ni yang saya akan cover semua-semua sekali. Jadi satu perkara yang you nak understand ialah you berkata you dealing dengan probability, you sedang menjana untuk probability, which is fine, very good. Saya suka you kata probability, you nak cari the highest untuk make money, which is good. Tetapi kita kena faham essence dia ialah datang pada trading plan yang mengalami strategi dan juga psikologi yang penting. Okey. Bila kita fokus pada probability, kita meletakkan kepada itu satu benda yang mungkin kita rasa ialah teknikal segala-galanya. Teknikal segala-galanya. You kena ingat strategi hanya berapa persen agak-agak you? Strategi berapa persen agak you? Strategi berapa persen? Hello? Ada orang tak? Kita ada 15 minit je ni. Hello? Strategi berapa agaknya? Strategi? 20%. 20% kan? So dia adalah 20%. Ini saya ambil daripada Tony Robbins 20%. Dan psikologi yang trading adalah 80%. Faham tak? 80%.
So jadi, kalau kita bercerita pasal highest probability setup, you kena consist kepada strategi dan psikologi punya essence. Faham tak? You kena consist benda ni. Baru you boleh kata, okay, aku nak meningkatkan aku punya probability. Tapi probability tu dia tidak datang daripada, kan? Probability tu dia tidak datang daripada you punya technical analysis ataupun dia tak datang itu. Probability tu datang, highest probability tu datang daripada kefahaman psikologi dan juga strategi. Okay. Lepas tu pada masa sama juga, kalau you nak tahu apa benda cerita dia, you kena ingat juga, kan? Kedua-dua ni you kena ada lagi strategi dia panggil, ni yang you kena ada beberapa benda yang utama. Ini saya tambah. Ini tak termasuk dalam syllabus pun, tapi sebab you tanya saya tekankanlah. So you kena faham in creating untuk kita bagus dari long term, itu dari segi bukan saja make money untuk dapat get what we want, apa yang kita truly needs, kan? So dia punya ialah you kena ada two basic things. Nombor satu ialah you kena ada either financial intelligence. You kena ada financial intelligence. Intelligence ni maksudnya ialah you kena faham lah cash flow apa sebagainya, kan. Nombor dua ialah you kena ada, dia panggil tu wealth creation strategies. Kan, you kena ada wealth creations dan juga termasuk juga protection lah. Wealth creation dan juga protection strategies. Protection strategies. You kena ada benda ni. Okay. So jadi kalau you kata basic macam you kata dari segi let's say lah kalau you put yourself dalam satu benda yang saya kongsi iaitu aku nak highest probability, you kena faham essence dulu. Kan, essence ni. Biasanya orang yang dah lama lah akan cerita macam ni, tapi orang baru dia technical mana entry tu. Which is fine, which is good. Tapi pada sama juga you kena start faham benda ni. Okay, jadi you kena faham benda ni. Financial intelligence. Apakah kecerdikan financial literacy? Kan, daripada saving, daripada konsep penggunaan duit, dari segi prioritization, dari segi spending budget, kan. Lepas tu you kena tahu juga wealth creation, protection strategies. Macam mana nak create wealth, kan? Berapa banyak nak kena simpan setiap bulan? Macam mana nak labur? Setahun ke 2 tahun ke 3 tahun? So you kena tengok benda ni dalam bigger scope lah, kan? Jadi dan problem dengan kita lah, kita ada dua benda yang musuh kita, enemy dalam trading. Musuh kita dalam enemy dalam trading. So musuh dia, yang pertama lah kita punya enemy. So ini yang bunuh orang lah, kan? Most little punya kita nak tak apa, emotions ke apa, most little punya emotions lah kot. Emotions, saya rasa emotion lah kot. Most little punya emotions yang membunuh you, iaitu nombor satu ialah kalau you nak tahu, iaitu satu ialah you punya greed, you tamak. You punya greed. Lepas tu nombor dua ialah yang kebunuh you ialah you punya satu greed, nombor dua ialah bunuh you punya fear. Okay, so saya banyak cerita pasal ni lah, pasal greed dengan fear dan macam mana dengan our enemies. Jadi saya ada details je, okay? Sama lah kita, tapi bila saya dah pernah kena MC, alhamdulillah dah kawal sikit emosi, dah tamak. Betul. Sebab kita tak faham pengurusan dia. Jadi apa yang saya tawarkan sebenarnya, saya save benda ni, saya akan bagi siapa yang hadir hari ni. Okay, saya akan save kat sini. Lepas tu kita punya day 1 clinic, okay? Day 1 clinic marathon. Okay? Day 1 clinic marathon. Okay, saya send dekat you untuk you dapat tak tengok juga. Okay, so jadi sekarang ni apa yang saya nak tekankan adalah ini adalah benda yang sangat penting. Faham tak? Jadi kadang-kadang kita dan kalau you nak tahu apa yang saya kongsikan kepada you sebenarnya, kan, apa yang saya kongsikan pada you lah sebenarnya, saya kongsikan daripada sudut yang dikatakan iaitu memahami keseluruhan landscape. Dan forex marathon, kenapa saya buat so called marathon adalah kita tak buat benda ni bersendirian, kita sama-sama. So, bila you marathon, you lari, kan, cuba you perasan, saya tak tahulah, saya tak pernah lari marathon, tapi saya seorang pendaki gunung. Jadi saya boleh agak dari segi distance punya psikologi. Saya tak lari marathon, saya nak lari sangat, tapi saya tak tahu kenapa saya tak lari-lari. Mungkin saya kena lari juga satu hari nanti. Tapi yang saya nak highlight ialah, iaitu semasa kita berlari, berlari berkejaran, kan, seindah bunga di taman, let's say kita berlari, kan, gunung, kan, kita duduk lari-lari tu. So katalah kita lari tu, ada tak masa kita masa tu give up? Masa ada masa aku patut stop? Adakah masa kenapa lah aku buat benda ni? Ada tak? So benda tu yang sebenarnya menjadi dalam perjalanan you, kan. Jadi maksud saya kenapa saya tekankan marathon ialah, bermaksud ialah masa kita buat, saya nak kita real account kita masuk duit betul lah. So masa dia masuk duit betul, itu yang perasaan sebenar tu, dia panggil moment of decision, moment of truth. So masa kita masuk dekat situ, okay, masa kita masuk kat situ, kita buat, okay, aku float, aku nak buat apa ni? Ini yang saya nak control, ini yang saya panggil marathon. Faham tak?
Saya bukan mengajar silibus sebenarnya. Saya mengajar, of course you can ada silibus, tapi saya mengajar marathon. Saya mengajar untuk long distance. Kan kita nak belajar macam mana kita end up apa, kita nak apa conclusion kita. Itu essence dia dalam marathon ni. Essence dia ialah saya nak lahirkan hero daripada you. Kamu kata, oh rupanya aku boleh trade dah. Oh rupanya tak susah sangat ni. I nak bring up hero dengan you. Saya bukan hero dekat sini Saya hanya orang, saya ni saya rasa saya servant you. Faham tak? Saya ni kalau you pergi hotel, ada orang yang serve you. Saya serve you. I'm your servant. Saya bukan master ke apa tak. Sebab tu saya gelarkan diri saya coach. Faham tak? Oh poyoknya gila coach. Coach tu maksudnya lah saya nak you jadi better dan saya. Kan saya bukan nak jadi sifu yang boleh duduk dalam gunung janggut panjang dan duduk terbang orang sembah macam tu. Bukan. Kan? Saya buat ni adalah kerana saya nak you sukses. Saya nak you jadi hero. Saya ada sebab sentimen saya lah. Mungkin saya cerita, mungkin saya tak cerita, mungkin akan datang tengok macam mana. Kan? Jadi you kena tengok benda tu. Saya nak you macam real situation. Saya tak nak macam setakat belajar. Belajar mana boleh belajar bang? YouTube banyak orang buat berapa juta sebulan kan. Berapa amat, tengok saya buat daripada rumah 50,000 dalam satu malam. Kau tak nak buat ke? Masuk jangan. Benda tu boleh. Tetapi kau boleh ke tak boleh? Tengok saya buat satu malam dengan duit ni. Apa benda tu? Yang real lah duit kau sekarang ni. Saya nak bawa you guide dengan you punya situation. Jadi ini yang saya nak cerita pada you ialah supaya you faham situasi ni. Sebab game dia ialah real game. Game dia bukan faham. Game dia lah buat bang. The only way to learn is actually to doing it. Satu-satunya cara. Dia bukan cakapnya salah satu cara. Satu-satunya cara untuk faham dan belajar ialah dengan buat. Sebab tu saya ajak you buat. Kan jangan buang masa. Buat. Kan 1000 tahun demo, master of demo. 5000 tahun dah jadi jin trading demo. Tak sama jadi manusia trade satu hari dalam trading. Faham? Faham tak? Clear? Jangan takut, jangan serang, slow and steady. Betul-betul, jangan takut sekali. Lepas tu satu lagi saya, jangan takut dengan saya. Saya orang baik tak nampak Okay? Faham? Jadi saya nak you bawa benda tu. Tak kira you baru kat mana, jangan risau. Sebab saya ni, saya handle macam-macam kes. Saya handle orang guard datang belajar. Kan? Tak ada kerja datang belajar. Saya handle orang buat jam. Saya handle orang jual makanan. Saya handle juga anak orang kaya. Saya handle juga orang yang banyak duit. Macam-macam saya handle. Ada yang datang kelas saya coach. Saya kata, kenapa you datang kelas? Saya datang kelas pasalnya ialah saya banyak sangat duit. Saya nak buat apa dengan duit saya? Ada. Orang lain yang dengar dalam ni berbulu. Aku pun nak cakap kau banyak sangat duit. Ada orang masalah macam tu. Banyak sangat duit. Aku nak buat apa ni? Apa aku nak buat lagi? Ada orang macam tu. Jadi, pada saya ialah sekarang ni ialah berbeza. Dan saya pernah handle orang semuda 15 tahun sampai yang paling tua ialah berapa maksimum kita pernah handle? 75, 75, 75, 75. Doktor 70. Dan saya handle dari macam-macam kan. High ranking, high officer, low ranking. Sebab tu saya kata trading for everybody. Kan, kalau AAC kata everybody can fly, saya akan cakap forex trading ataupun financial rumor everybody can trade. Sekarang AAC tak boleh fly lah, COVID kan. Tapi kita boleh trade. Kita COVID pun kita boleh trade. Faham tak? Jadi you kena faham benda-benda macam ni kan. You cuba faham benda-benda yang sebenarnya ialah untuk kita boleh buat dan kita boleh buat jangka masa panjang. Dan satu benda yang saya buat, saya akan buat benda seumur hidup. Maknanya lah, you akan bersama saya seumur hidup. Seumur hidup saya lah. Sebab tu saya rasa saya pun tak kekal lama. Saya tak tahu saya mati, mungkin kejap lagi pun mungkin. 20 tahun, 40 tahun, 60 tahun pun mungkin. Tetapi apa yang berlaku ialah saya sedang create orang baru, young generations. Orang-orang baru yang boleh teruskan perjuangan ni. Itu saya buat. Okay? Jiwa kata coach luar je macam tu, dalam hati ada taman. Dandan jiwa kacau. Okey, boleh? Faham? Okey, ada apa-apa soalan terakhir? Kita dah nak habis session kita. Okey, thank you so much. Sila. Siapa tu? Razin. Ya, Razin, sila. Coach, nak tanya. So far kan coach punya ajaran dari segi Bollinger kan untuk identify trend, continuation trend. Kan? Tapi dari segi pengalaman coach, dengan gunakan Bollinger je, boleh identify trend exhaustion atau trend dah penat tak? Okey, dia sebenarnya konsep Bollinger ni, dia memang datang kepada untuk tengok volatility. You cuba baca buku John Bollinger Band yang dia buat. John Bollinger Band dia adalah dia punya penemu lah. So dalam konsep John Bollinger Band ni, dia ada bagi tahu tau. Iaitu di mana trend mempunyai high volatility dan satu lagi dia panggil exhaustion lah. Maksudnya dia dah penat. So sebenarnya dia dah ada dalam tu. Dia ada jawapan dia. Cuma cara bacaan saya ada sedikit lain sikit. Contoh, dia kata exhaustion ni berlaku bila Bollinger Band tu dah mula, iaitu bila naik kan, bila dia dah kembang, bila naik tu dia dah tutup macam dia kata exhaustion. Maknanya bila dah naik dia kembang, dia naik dia tiup, lepas tu dia kecil macam tu dia kata exhaustion. Saya kata tu trend.
Itu je beza dia. Tapi memang boleh tahu exhaustion. Senang je gunakan multi time frame. Tengok macam time frame besar macam, time frame kecil macam. So exhaustion tu sangat subjektif, tapi kalau kita objektifkan, kita boleh letak dia pada dia dah mula mengecil Bollinger Band tu. Mula dia besar, lepas tu dia mengecil, lepas tu dia meleret macam tu. Tu pada saya, sebab dia Bollinger Band, you kena ingat Bollinger Band datang daripada MA sebenarnya. Dia datang daripada MA. Middle band yang kat tengah tu adalah MA, simple moving average. Dan kenapa yang ada kat luar tu dia punya deviation kepada calculation MA tu. So maksudnya ialah dia adalah berdasarkan close, dia berdasarkan juga iaitu moving average juga. So maksudnya ialah kalau you nampak pattern yang berlaku pada chart pattern yang you boleh nampak naik dia jadi falling wedge dan sebagainya, katalah dia kecil macam tu, maksud exhaustion lah pada satu sudut. Tetapi bila kita kata itu exhaustion, dia masalahnya pada time frame tersebut mungkin exhaustion, tapi time frame besar tengah ambil alih. So persoalannya sekarang mana satu yang exhaust, tak exhaust, yang ni exhaust, lepas tu ni push lagi. Sebab tu saya kata sebenarnya konsep tu kita tak boleh determine secara langsung, sebab tu kita kena always looking pada probability. Maaf pada orang baru ni Razin ni dia lama trading 6 tahun, sebab tu saya explain cara 6 tahun lah. Okay, alright, jadi saya rasa benda tu yang saya boleh cakap sikit lah. Okay, so jangan risau, bahasa-bahasa ni the reason kenapa you datang tak faham ialah kerana you baru datang. Kau terutamanya lah. Dan mungkin juga you ada banyak bahasa belajar kelang kabut ataupun keliru pun mungkin juga. Saya tak tahu. Ataupun you mungkin okey sekadar nak test. Betul Coach Jero ni aku nak test dia. Pun tak apa, tak ada masalah. Tapi poin utama ialah sekarang ni ialah saya nak you faham ialah perlahan-perlahan. Okey? Okey, jelas? Boleh kat situ? Alright, saya rasa kita dah clear hari ni. Thank you so much. Saya sangat appreciate walaupun most of you macam pening, tak ada soalan. Pening tu maksudnya lebih pada nak dengar. Dan juga dalam keadaan bekerja, saya sangat appreciate. Saya sangat rasa you sangat fokus apa yang you buat ni, dan saya harap kita boleh jumpa dan tanya saja soalan. Please, dalam 7 hari ni saya sebenarnya kerja saya fokus pada you. Kan? Saya nak you faham, saya nak you jelas kan. Sebelum ni tak tahu trend, sebelum ni tak tahu entry. Oh, rupanya macam ni buat profit. Kalau tu pun dah saya dah puas hati dah bang. Kalau saya dah puas hati. Alright. So all the best, salam hormat. Kita jumpa esok pada pukul 10 pagi. Kita akan all out. Esok kita cari zone entry dan esok kita akan entry sekali. Kan? Jadi mana yang tak buka akaun, please buka akaun. Mana yang deposit, gunakan yang akaun kecil. Kalau tak boleh deposit, tak boleh buka akaun sebaik, pakai demo pun tak apa. Tapi dia tak sama dengan real account. Itu je saya cakap. Adakah saya paksa? Tak ada. Suka hati you. Kau saya esok saya nak tengok je. Pun suka hati kau lah. Kan? Tapi kalau you betul nak move, you kena buat. Okay? Alright, saya tak ada paksa you, tapi you kena buat benda ni secara elok-elok dan juga secara betul-betul lah. Sebab saya tak main-main benda ni. Saya hidup 12 tahun dengan benda ni. Kan? Jadi saya faham game dia, termasuk share market, termasuk yang lain lah. Okay? Cuma fokus saya, expertise saya. Kenapa saya kata dalam forex trading? Pasalnya saya start dengan situ dulu dan saya lama ni. Itu je reason saya forex trading. Tapi adakah saya boleh trade share? Yes. Adakah saya FD? Yes. Kenapa saya crypto? Yes. Benda sama je sebenarnya. Cuma adalah interface dia lain, dia punya tempat tekan dia lain, dia punya leverage lain, itu je beza dia. Okay? All the best dan salam hormat. Jumpa lagi dan semoga you berjaya, insyaAllah. Saya doakan you kaya berjaya dari segi kewangan, masa kesihatan hubungan dan fikiran baik, konsisten dan profitable trading. Dan bagi nak terus dengan saya dan tengok macam-macam, petang ni adalah trading, malam ni adalah trading, you boleh tengok juga. Tapi itu dah part yang lain lah. Maknanya kalau you baru lagi macam, oh apa benda buat ni kan. Tapi pada sama you boleh join tu. Okay? All the best dan Assalamualaikum dan salam hormat dan semoga manfaat. Dan mana yang tak dapat nota dan sebagainya, saya akan emailkan lagi sekali. Jangan risau. Okay? Dan jumpa lagi. Alright? Assalamualaikum dan salam hormat dan all the best semua.